Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Habib Abdul Rahim yang memegang nanometrik D2001092759. Pada hari ini saya akan membenarkan FYP saya yang bertajuk Strategi Pengurusan Hutang dan Kewangan untuk Generasi Muda. Penggunaan wang adalah alat pertukaran dalam kehidupan manusia, seperti membeli atau membayar sesuatu. Dan manusia dapat mencipta kekayaan melalui wang. Walau bagaimanapun, Islam mempunyai pandangan tersendiri terhadap konsep wang dan mempunyai peraturan khusus bagi pertukaran wang. Menurut Islam, perancangan harta adalah penting kerana harta yang diberikan oleh Allah SWT adalah amanah yang akan dibayar di akhirat. Hutang bermaksud wang atau barangan yang diberikan kepada seseorang untuk digunakan bagi sementara waktu dan perlu dikembalikan semula pada waktu yang telah dijanjikan. Ia termasuklah merancang aktiviti berhutang, pembayaran hutang dan mengelakkan dari terjebak dengan hutang yang lebih banyak. Pengurusan kewangan pula bermaksud aktiviti yang diaplikasikan oleh organisasi dan individu dengan menggunakan teori ekonomi dan objektif perakaunan. Pengurusan kewangan juga adalah bagaimana cara kita menguruskan wang dengan bijak dan bertanggungjawab. Pengurusan kewangan yang baik dapat menjamin kehidupan yang teratur dalam mengagih dan membuat belanjawan dalam kehidupan seharian. Ia melibatkan aspek seperti perancangan kewangan, pengurusan perbelanjaan, pelaburan, pengurusan risiko dan pengurusan hutang. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini, iaitu mengkaji tahap pengamalan pengurusan hutang generasi muda, mengkaji hubungan di antara hutang dan pendapatan bagi generasi muda, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengurusan kewangan bagi generasi muda. Berikut merupakan sorotan literatur. Yang pertama, tahap pengamalan pengurusan hutang generasi muda. Corak pembelanjaan boleh memberi kesan kepada cara seseorang menguruskan kewangan mereka, menurut Salbiah Nur Syahrul Azmi pada tahun 2018. Generasi muda hendaklah mempunyai pengetahuan cara menguruskan kewangan mereka. Semua orang yang mempunyai pengetahuan dan amalan pengurusan kewangan yang baik dapat membantu membuat keputusan yang lebih bijak. Yang kedua adalah hubungan di antara hutang dan pendapatan bagi generasi muda. Kajian yang dijalankan oleh Yasmin dan Anwar pada tahun 2017, terdapat hubungan positif antara pengurusan hutang dan literasi kewangan kerana mereka berpendapat bahawa simpanan, hutang, pelaburan dan perbelanjaan bagi generasi muda memberi impak yang besar dalam membentuk tahap literasi kewangan. Ia menunjukkan bahawa orang yang tidak banyak pengetahuan tentang kewangan akan gagal dalam menguruskan hutang mereka. Generasi muda mempunyai tahap pengurusan hutang yang rendah kerana kebanyakan daripada mereka kurang pengetahuan tentang literasi kewangan. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengurusan kewangan generasi muda. Terdapat pelbagai faktor yang memainkan peranan yang penting dalam strategi pengurusan kewangan generasi muda. Antaranya adalah pendidikan kewangan, gaya hidup, pelaburan, pengaruh ibu bapa dan rakan, perancangan pencen, keadaan ekonomi dan perubahan teknologi. Di sini saya akan jelaskan tentang faktor yang pertama, iaitu pendidikan kewangan. Kebanyakan anak-anak dari peringkat sekolah tidak didedahkan dengan pembelajaran tentang literasi kewangan, seperti cara menguruskan duit perbelanjaan harian dengan cepat, menurut Syirat Syahid dan Cheryl Hing Meglin pada tahun 2021. Hal ini menimbulkan masalah seperti boros dalam berbelanja kerana mereka tidak menyedari tentang pentingnya berbelanja dengan cermat dan akan melahirkan masyarakat yang tidak cakna tentang pengetahuan literasi kewangan. Terdapat beberapa kajian telah menunjukkan bahawa ketiadaan pendidikan tentang kewangan akan menyebabkan tahap literasi kewangan berada pada tahap yang rendah. Berikut merupakan metodologi bagi kajian ini.
iaitu kajian ini berbentuk kuantitatif manakala instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik. Terdiri daripada generasi muda yang berumur 18 tahun hingga 35 tahun dan pengkaji memilih kajian ini dibuat di Tanjung Malim, Perak sahaja. Populasi masyarakat Tanjung Malim adalah lebih 60,000, maka sampel kajian ini adalah sebanyak 382 set. Soalan bagi soal selidik diambil dari sumber yang sah dan diukur dengan menggunakan Chrome Alpha, manakala analisis kajian dan data adalah seperti mana yang tertera pada skrin. Bagi demografi kajian, pengkaji menjadikan 10 soalan kepada responden dan bagi data yang tertinggi yang dikutip daripada responden adalah seperti yang diterangkan di skrin. Bagi mengkaji objektif 1, pengkaji telah menyediakan jadual analisis tahap penentu min. Seperti mana yang terpapar di skrin, terdapat 10 soalan untuk menentukan tahap pengamalan pengurusan hutang generasi muda dan hanya 2 soalan yang berada di tahap yang rendah, iaitu soalan nombor 3 dan soalan nombor 9. Bagi mengkaji objektif kedua, pengkaji menggunakan analisis korelasi untuk menentukan setiap pembeli ubah yang dikaji adalah positif ataupun negatif berdasarkan jadual di bawah. Sebagai contoh, untuk pembeli ubah pertama, iaitu pendidikan kewangan, nilai perkali korelasi adalah 0.504. Ia menunjukkan nilai tersebut adalah positif kuat dan begitulah seterusnya bagi pemboleh-pemboleh ubah yang lain. Jadual di atas menunjukkan bahawa nilai R2 adalah sebanyak 0.366. Ia memberi maksud bahawa 7 faktor di bawah pemboleh ubah tidak bersandar dapat memberi penerangan 36.6% terhadap hubungan antara hutang dan pendapatan generasi muda. Bagi jadual ANOVA pula, ia telah dijalankan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan kewangan generasi muda. Selepas dianalisis menggunakan SPSS, nilai F adalah 30.859 dan signifikan berada pada 0.000, iaitu di bawah 0.05, yang mana menunjukkan bahawa kajian yang dijalankan adalah sesuai. Jadual analisis regresi berganda. Jadual ini menunjukkan bahawa hanya satu pemboleh ubah tidak bersandar sahaja yang mempunyai hubungan signifikan dengan pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah tidak bersandar tersebut adalah perubahan teknologi. Nilai beta iaitu 0.402 mempunyai nilai tertinggi di antara kesemua pemboleh ubah tersebut, manakala nilai signifikan bagi perubahan teknologi adalah 0.000. Oleh kerana nilai tersebut di bawah 0.05, maka faktor tersebut mempunyai hubungan untuk mempengaruhi pengurusan kewangan generasi muda. Selain itu, nilai yang tidak signifikan dalam kajian ini adalah selain daripada faktor perubahan teknologi. Apabila nilai signifikan kesemua faktor tersebut di atas 0.05, ia memberi maksud bahawa faktor tersebut mempunyai hubungan yang negatif terhadap pemboleh ubah bersandar. Secara kesimpulannya, kajian ini amatlah sesuai untuk generasi muda memberi perhatian yang lebih tentang pengurusan hutang dan kewangan. Memandangkan kadar keberhutangan dalam kalangan generasi muda semakin meningkat, pengurusan hutang mereka memerlukan perhatian tambahan. Jika generasi muda dididik dengan sikap positif tentang wang, mereka boleh menjadi obsesi dengan wang dan berhati-hati dalam perbelanjaan. Manakala, jika mereka dipupuk dengan sikap usaha, mereka akan sentiasa berusaha untuk mendapatkan wang dan menghargai wang. Seterusnya, jika mereka dididik dengan didikan yang positif terhadap diri mereka, mereka akan sentiasa yakin dengan kemampuan mereka sendiri tanpa mengharapkan orang lain dalam berusaha mencari sumber pendapatan bagi menguruskan hutang sebaik mungkin.